Penyakit bawaan nyamuk dan kaedah pencegahannya. Apakah penyakit bawaan nyamuk? Penyakit bawaan nyamuk adalah penyakit yang disebabkan oleh virus atau parasit atau mikrofilaria yang dipindahkan oleh nyamuk kepada manusia menerusi gigitan. Kitaran penyebaran penyakit bawaan nyamuk dimulakan dengan kanak-kanak yang telah dijangkiti, digigit oleh nyamuk yang kemudiannya membawa virus tersebut kepada kanak-kanak sihat yang lain. Kitaran hidup nyamuk. Kitaran hidup nyamuk bermula daripada telur yang bertukar menjadi larva atau jentik-jentik dalam tempoh 1 hingga 2 hari. Larva atau jentik-jentik ini seterusnya bertukar menjadi pulpa ataupun kepompong dalam tempoh 4 hingga 5 hari. Seterusnya pulpa atau kepompong ini akan bertukar menjadi nyamuk dewasa dalam tempoh 1 hingga 2 hari. Fakta menarik berkaitan nyamuk. Spesies nyamuk. Terdapat lebih 3,000 spesies nyamuk di seluruh dunia. Daripada 434 spesies nyamuk di Malaysia, hanya 4 spesies nyamuk yang memudaratkan manusia, iaitu nyamuk Aedes, nyamuk tiruk atau Anopheles, nyamuk Culex dan juga nyamuk Mansonia. Tempoh tumbuh-seran. Tempoh tumbuh-seran nyamuk dari telur ke nyamuk dewasa hanya mengambil masa 4 hingga 7 hari bergantung kepada suhu. Jangka hayat nyamuk. Nyamuk betina boleh hidup sehingga 100 hari, manakala nyamuk jantan hanya hidup selama 10 hingga 20 hari sahaja. Jumlah telur. Nyamuk betina boleh menghasilkan 100 hingga 300 biji telur pada satu-satu masa dan menghasilkan 1000 hingga 3000 biji telur sepanjang hayat. Kibasan sayap. Kibasan sayap nyamuk ialah 300 hingga 600 kali sesaat. Makanan nyamuk. Makanan nyamuk terdiri daripada pelbagai jenis cairan termasuk darah dan mineral dari buah-buahan, tumbuhan serta dari sampah sarap dan air bertakung. Nyamuk betina sahaja menghisap darah sebagai sumber protein bagi menghasilkan telur. Jarak terbang. Kebiasaannya, nyamuk mampu terbang sejauh 1.5 km dari habitatnya. Namun, terdapat spesies yang mampu terbang sejauh 30 km. Kawasan tumpuan nyamuk. Kawasan tumpuan nyamuk adalah kawasan yang gelap dan bersuhu panas. Kaedah mencari mangsa. Kaedah mencari mangsa nyamuk adalah menerusi penglihatan inframerah yang boleh mengesan haba dan gas karbon dioksida. Manusia membebaskan haba dan karbon dioksida ketika bernafas. Jenis-jenis penyakit bawaan nyamuk. Penyakit denggi. Fakta penyakit. Penyakit denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Badan dan kaki nyamuk Aedes berbelang hitam putih. Nyamuk Aedes ini membiak di dalam takungan air jernih di dalam dan di luar kawasan rumah. Kitaran hidup nyamuk Aedes bermula dari telur ke nyamuk dewasa, mengambil masa 1 minggu. Terdapat 4 jenis virus denggi yang dikenali sebagai DEN1 atau DEN1, DEN2, DEN3 dan DEN4. Mana-mana individu yang pernah dijangkiti oleh salah satu virus denggi akan imun terhadap virus itu sahaja, namun boleh dijangkiti oleh virus yang lain. Simptom penyakit denggi: sakit kepala, demam panas, sakit badan, sendi berbisa, ruam kulit, muntah, cirit-birit, pendarahan ringan pada kulit, hidung dan gusi dan hilang selera makan. Penyakit chikungunya. Fakta penyakit. Penyakit chikungunya disebabkan oleh virus chikungunya
yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes membiak di dalam takungan air jernih di dalam dan di luar kawasan rumah. Kitaran hidup nyamuk Aedes bermula dari telur ke nyamuk dewasa mengambil masa 1 minggu. Mana-mana individu yang pernah dijangkiti oleh virus chikungunya akan imun terhadap virus itu. Virus chikungunya menyerang sendi dan tulang. Simptom penyakit chikungunya: sakit kepala, demam panas, sakit badan, ruam kulit, muntah, pendarahan ringan pada kulit hidung dan gusi, cirit-berit, hilang selera makan dan sendi berbisa. Penyakit malaria. Fakta penyakit. Penyakit malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk tiruk atau Anopheles yang membawa parasit malaria. Parasit ini akan hidup di dalam sel darah merah pesakit dan akan merosakkan sel darah merah tersebut. Nyamuk tiruk berwarna coklat, kaki berwarna hitam dan kepak bersaiz lebar. Nyamuk tiruk membiak di kawasan air jernih seperti di kawasan anak sungai di kaki bukit, aliran air tepi semak, air di celah-celah batu dan kawasan air yang terdapat di semak samun. Simptom penyakit malaria: sakit kepala, demam panas, muntah, batuk kering, mual, sakit perut dan punggung, berpeluh, mudah penat dan bisa otot. Kitaran penyebaran parasit malaria bermula daripada parasit malaria yang hidup dalam sel darah merah nyamuk. Apabila nyamuk membawa parasit malaria dan menggigit manusia, maka manusia terjangkit dengan parasit malaria dan mendapat penyakit malaria. Filariasis. Fakta penyakit. Penyakit filariasis disebabkan oleh cacing filaria dewasa atau juga dikenali sebagai mikrofilaria yang hidup di saluran limpa pesakit yang dibawa melalui gigitan nyamuk Mansonia. Nyamuk Mansonia mempunyai sayap, kaki dan badan dilitupi susunan warna gelap. Nyamuk Mansonia pula membiak di kawasan pengairan berpaya dan banyak tumbuhan air seperti pokok kiambang. Mikrofilaria ataupun anak cacing ini dibawa dari darah pesakit masuk ke dalam badan nyamuk dan bertukar menjadi larva selepas 10 hari. Apabila nyamuk Mansonia menggigit orang yang sihat, ia akan menjangkitkan larva ke dalam badan orang yang digigit. Larva ini memerlukan masa 3 hingga 12 bulan untuk menjadi cacing dewasa yang hidup di saluran limpa kelenjar. Simptom penyakit filariasis: demam berulang-ulang, bengkak kelenjar, kejang urat betis, pembengkakan alat kelamin bagi pesakit lelaki, bengkak kelenjar limfatik bahagian peha atau ketiak dan bengkak bahagian sebelah kaki atau kedua-duanya. Carta ini adalah carta kitaran penyebaran filariasis bermula daripada nyamuk menghisap darah dan membawa kepada sistem limfatik orang dewasa. Kemudian orang dewasa menghasilkan mikrofilaria bersarung yang bergerak ke saluran limfa dan darah. Seterusnya nyamuk menghisap darah dan memakan mikrofilaria tersebut. Seterusnya mikrofilaria ini menanggalkan sarung, menembusi midgut nyamuk dan berhijrah ke otot toraks manusia. Maka berlakulah perubahan pergerakan peringkat larva daripada peringkat pertama hingga peringkat ketiga dan seterusnya bergerak ke kepala dan proboscis nyamuk. Ini adalah contoh penyakit filariasis atau kaki gajah yang mana kelenjar kaki membengkak. Japanese encephalitis ataupun JE. Fakta penyakit. Penyakit JE disebabkan oleh virus JE yang dijangkitkan melalui gigitan nyamuk Culex betina. Nyamuk Culex betina mempunyai badan berwarna coklat kemerahan. Nyamuk Culex membiak di kawasan takungan air semula jadi yang kotor seperti kolam, lopak air, parit, kawasan ternakan khinzir dan sawah padi. Virus JE membiak di dalam tubuh khinzir. Virus disebabkan oleh nyamuk Culex disebarkan kepada manusia
haiwan dan ternakan seperti burung, kelawar, ular dan katak selepas 14 hari. Simptom penyakit Japanese Encephalitis JE: sakit kepala, demam panas, lemah anggota badan, demam, ruam kulit, sakit sendi, konjungtivitis atau radang mata, lumpuh, meracau dan sawan. Kitaran penyebaran virus JE bermula daripada khinzir yang digigit dengan nyamuk dan nyamuk menggigit manusia membawa virus JE. Zika. Fakta penyakit. Penyakit Zika disebabkan oleh virus Zika yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini mempunyai badan dan kaki berbelang hitam putih. Nyamuk Aedes membiak di dalam takungan air jernih di dalam dan di luar kawasan rumah. Kitaran hidup nyamuk Aedes bermula dari telur ke nyamuk dewasa mengambil masa 1 minggu. Virus Zika dikaitkan dengan kecacatan otak bayi dalam kandungan dan sindrom saraf. Simptom dan gejala berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Simptom penyakit Zika: demam, ruam kulit, sakit sendi dan konjungtivitis, radang mata. Langkah pencegahan penyakit bawaan nyamuk: elakkan bekas air bertakung di persekitaran rumah. Melakukan pembersihan persekitaran rumah setiap minggu. Memakai baju berlengan panjang dan seluar panjang apabila beraktiviti di luar, khususnya pada awal pagi dan pada waktu senja. Tidur di dalam persekitaran yang sejuk. Menggunakan kelambu. Memasang jaringan nyamuk pada tingkap. Menggunakan krim jenis herba khusus untuk mengelak dari gigitan nyamuk. Menggunakan penyembur nyamuk jenis herba. Menabur ubat jentik-jentik ke dalam takungan air bersih. Penting: nyamuk adalah serangga yang berbahaya dan boleh menyebabkan penyakit yang membawa kematian. Menjaga kebersihan persekitaran adalah antara langkah terbaik bagi mencegah penyakit bawaan nyamuk. Setiap individu memainkan peranan penting dalam pencegahan penyakit bawaan nyamuk ini. Bersama mencegah pembiakan nyamuk. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Walaupun kecil, kehadiran kami digeruni. Bermacam-macam cara telah digunakan untuk menghapuskan kami kerana kami boleh mendatangkan maut kepada manusia. Namun, kami masih berleluasa. Hello, aku seekor nyamuk Aedes. Aku melalui 4 fasa hidup. Tanpa bekalan air, telurku mampu bertahan sehingga 6 bulan. Setelah terendam di dalam air, maka aku akan mulai menetas. Apabila sayapku mula terbentuk, aku akan terbang bebas dari kepompongku untuk mencari mangsa. Jangka hayat seekor nyamuk dewasa hanya sebulan. Dalam tempoh ini, aku terus membiak. Aku menggigit sepanjang masa, terutamanya ketika waktu kemuncak, iaitu pada awal pagi dan lewat petang. Gigitanku boleh menyebarkan virus denggi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Pembuka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan darjat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal إلى صراطك المستقيم.
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Pembuka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan darjat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Hai, bertemu lagi di Kapsul KKM episod kedua. Kali ini kita bawakan isu dan berita berkaitan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan topik denggi. Di Malaysia, tahun ini saja sehingga 23 Februari 2019, 40 orang maut akibat denggi. Pertambahan 100% berbanding 20 orang dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Selangor catat kematian tertinggi 15 orang, diikuti Pulau Pinang 6, Johor 4, Negeri Sembilan dan Sabah 3, Perak, Kelantan dan Melaka 2 dan masing-masing 1 kematian di KL, Putrajaya, Kedah dan Pahang. Denggi boleh membawa maut terutama kumpulan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan mereka yang berpenyakit seperti sakit jantung, darah tinggi, buah pinggang, di mana denggi boleh mengakibatkan organ gagal berfungsi. 3 kawasan tumpuan tertinggi yang dikategorikan sebagai positif Aedes adalah taman mainan atau rekreasi, tumpuan awam dan tanah atau lot kosong. 24 Februari 2019, Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata, statistik peningkatan kes denggi dipercayai disebabkan oleh faktor cuaca serta perubahan virus denggi. Dan apabila adanya perubahan dan 1 ke dan 2, kes-kes akan meningkat. Kebanyakan populasi masih belum ada imuniti terhadap virus baru ini. Jadi usaha untuk mengawal wabak denggi perlu dipertingkatkan. KKM menyarankan anda terus melakukan aktiviti pencegahan dengan memastikan bekas-bekas menakung air dibersihkan atau dimusnahkan jika tidak diperlukan lagi. Manakala bekas-bekas air yang sukar dikosongkan, hendaklah diletakkan bahan pembunuh jentik-jentik. Mungkin ada yang tidak tahu semburan kabus atau fogging oleh KKM hanya berfungsi untuk membunuh nyamuk dan bukan jentik-jentik yang membiak di sekitar kawasan rumah. 11 Februari 2019, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata persepsi itu perlu dibetulkan bagi mengelakkan masyarakat terus salah faham mengenai usaha pembasmian denggi. Sebut pasal salah faham, KKM telah menerima aduan mengenai produk herba yang diiklankan di media sosial dikatakan dapat memulih dan mencegah demam denggi. Kenyataan akhbar Ketua Pengarah Kesihatan pada 13 Februari 2019 bertajuk penjualan produk herba untuk memulih dan mencegah demam denggi, KKM melalui pihak berkuasa kawalan dadah PBKD tidak pernah meluluskan sebarang produk herba dengan tuntutan untuk memulih dan mencegah demam denggi, Zika dan chikungunya. KKM menasihatkan janganlah mudah percaya dengan tuntutan meragukan yang dibuat oleh mana-mana pihak. Denggi antara penyakit berbahaya di negara ini kerana tiada ubat khusus untuk merawatnya. Virus denggi disebarkan oleh nyamuk Aedes. Untuk hapuskan Aedes, kita perlu hapuskan tempat pembiakannya. Tiada Aedes, tiada denggi, Zika dan chikungunya. اللهم أحينا بالإيمان اللهم أميتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان Ya Allah, hidupkan kami dengan iman
Ya Allah matikan kami dalam iman. Ya Allah bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah hidupkan kami dengan iman. Ya Allah matikan kami dalam iman. Ya Allah bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Pasti ramai di antara kita yang pernah dengar mengenai nyamuk Aedes. Sebut sahaja nyamuk Aedes, pasti di antara kita mengaitkannya dengan demam denggi. Ya, nyamuk Aedes ini adalah ejen pembawa kepada demam denggi. Nyamuk Aedes asalnya ditemui di kawasan tropika dan subtropika, namun tersebar ke seluruh benua kecuali Antartika disebabkan aktiviti seharian manusia. Nyamuk Aedes senang dikenali dengan belang pada kakinya. Sebenarnya, terdapat banyak jenis nyamuk Aedes di dunia. Ia mudah dikenali kerana terdapat belang pada keseluruhan nyamuk. Akan tetapi, dua spesies utama nyamuk Aedes iaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus adalah spesies yang berbahaya kerana mampu menjadi pembawa kepada demam denggi. Untuk pengetahuan anda, terdapat beberapa perbezaan di antara dua spesies nyamuk ini. Aedes aegypti lebih sering dijumpai di dalam rumah berbanding Aedes albopictus sering dijumpai di kawasan luar rumah. Nyamuk Aedes juga aktif dan menghisap darah pada waktu siang sahaja. Waktu puncak bagi nyamuk ini aktif berkeliaran adalah pada waktu subuh dan waktu senja. Nyamuk ini amat suka menghisap darah di bahagian buku lali, pergelangan tangan dan siku manusia. Hanya nyamuk betina sahaja yang menghisap darah, manakala nyamuk jantan hanya menghisap madu. Ini kerana nyamuk betina memerlukan darah bukan sebagai makanannya, tetapi darah diperlukan untuk menghasilkan telur. Dari segi fizikal pula, terdapat satu perbezaan yang dapat dilihat dengan jelas yang membezakan kedua spesies ini, iaitu garisan putih di bahagian kepala nyamuk tersebut. Nyamuk Aedes albopictus mempunyai satu garisan panjang berwarna putih di tengah-tengah kepala, manakala Aedes aegypti mempunyai dua garisan lengkung berwarna putih di bahagian kiri dan kanan kepalanya. Nyamuk Aedes mempunyai kitaran hidup hanya dalam 7 hingga 10 hari sahaja dan mempunyai 4 kitaran metamorfosis. Pertama, daripada peringkat telur.
kemudian menjadi larva iaitu jentik-jentik, kemudian bertukar menjadi pupa sebelum akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Habitat. Kedua-dua spesies nyamuk Aedes membiak di dalam air yang bertakung, yang tidak terlalu kotor, sama ada di dalam rumah atau di luar kawasan rumah. Tahukah anda, pembiakan boleh berlaku pada takungan yang besar ataupun takungan yang kecil seperti penutup botol. Contoh habitat yang berada di dalam rumah adalah bekas simpanan air, tempayan, baldi berisi air, pam tandas, alas pasu bunga hiasan dan akuarium. Contoh habitat yang berada di luar rumah pula adalah tayar terpakai, pasu bunga, tempurung kelapa, botol atau tin lama, lubang pokok dan tangki kumbahan yang terdedah. Kesan kepada kesihatan. Nyamuk Aedes bukan sahaja penyebar kepada demam denggi, tetapi juga mengakibatkan penyakit demam kuning, chikungunya dan Zika. Keadaan ini terjadi apabila nyamuk yang telah dijangkiti virus daripada manusia atau haiwan yang terinfeksi kemudian menyebarkan virus tersebut kepada manusia atau haiwan yang lain. Menurut kajian yang pernah dijalankan, wanita hamil yang dijangkiti virus denggi boleh memindahkan penyakit tersebut kepada bayi yang dikandunginya, sama ada semasa hamil ataupun semasa melahirkan. Langkah pencegahan. Untuk memastikan diri, keluarga dan komuniti terhindar dari dijangkiti penyakit bawaan nyamuk Aedes ini, beberapa langkah harus dilakukan. Antaranya, bersihkan kawasan atau bekas yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, sentiasa menukar air di dalam pasu bunga, bekas simpanan air, baldi dan kolam mandi. Anda juga harus memastikan tiada tempat takungan air yang terbiar di kawasan luar rumah, longkang dan laluan air tidak tersumbat. Sentiasa menutup rapat bekas simpanan air dan setiap 3 bulan sekali tabur ubat jentik-jentik ke dalam air untuk mengelak pembiakan jentik-jentik. Semburan aerosol, penggunaan ubat nyamuk dan kelambu juga berkesan. Langkah pelindungan. Untuk berlindung dari gigitan nyamuk Aedes, anda boleh memakai baju dan seluar panjang ketika berada di kawasan luar rumah. Memastikan pintu dan tingkap tertutup rapat, terutamanya ketika waktu nyamuk Aedes bergerak aktif, iaitu pada waktu awal pagi dan waktu senja. Memakai pakaian yang cerah dan elakkan berpakaian yang gelap, seperti warna hitam dan biru tua, kerana nyamuk Aedes ini tertarik pada warna gelap. Pemakaian minyak wangi juga amat digalakkan kerana nyamuk Aedes ini tidak suka kepada bau wangi. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat kepada anda. Teruskan menyokong channel ini dengan like dan share kerana kami akan terus berbagi berita semasa, ilmu dan pengetahuan yang lebih menarik.
Wah! Kotornya. Wah! Aku nak pergi longkang tu. Aku cup ting-ting kosong tu. Kita orang pergi dulu. Bye. Tak apalah, aku cari tempat lain. Wah, syurgaku. Selamat anak-anak aku. Tidak! Apa dia orang buat tu? Macam mana ni? Habis dah sampai kita. Jangan! Jangan! Tolong! Sabar, Nari! Sabar! Anak-anak aku. Apa dia orang buat ni? Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Habislah aku. Mana lagi aku nak bertelur? Jangan bunuh aku. ambil ni. Jangan. Cegah Aedes. Cegah denggi. Sama-sama kita hapuskan Aedes. Ingat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, penyembuh dan pengubat bagi hati, kesihatan tubuh badan dan kesembuhannya, cahaya bagi penglihatan dan sinarannya, dan sejahtera ke atas keluarga dan para sahabatnya. صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, penyembuh dan pengubat bagi hati, kesihatan tubuh badan dan kesembuhannya,
cahaya bagi penglihatan dan sinarannya, dan sejahtera ke atas keluarga dan para sahabatnya. Toleransi sifar terhadap denggi. Ini bagi memastikan kita semua hidup dalam keadaan selamat, sihat dan bahagia. Tahukah anda, simptom denggi bermula dengan tiba-tiba dan akan diikuti dengan 3 fasa. Fasa demam, fasa kritikal dan fasa pemulihan. Setiap fasa ini mempunyai tahap bahaya tersendiri. Fasa demam. Bagi fasa demam, pesakit mungkin akan mengalami demam panas berserta simptom seperti sakit seluruh badan, ruam, muntah, sakit kepala dan bertahan untuk 2 hingga 7 hari. Fasa kritikal. Fasa kritikal biasanya berlaku pada hari ketiga demam atau lebih awal. Simptom untuk setiap pesakit adalah berbeza. Antara simptom-simptom yang dialami ketika fasa ini adalah sakit perut, muntah berlanjutan, cirit-birit, pendarahan di gusi, sakit di bahagian hati juga merupakan tanda-tanda amaran denggi. Virus denggi akan menyebabkan kebocoran plasma dari saluran darah dan boleh terjadinya komplikasi yang teruk dan menyebabkan kematian. Denggi berdarah selalunya terjadi dalam fasa ini. Fasa pemulihan. Setelah kebocoran plasma berhenti dan plasma kembali ke dalam saluran darah dalam masa 24 hingga 48 jam selepas fasa kritikal, keadaan pesakit akan kembali pulih seperti biasa. Virus denggi dipindahkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang membawa virus denggi. Ia berupaya menyebarkan penyakit kepada manusia dalam masa 8 hingga 12 hari selepas menghisap darah manusia. Simptom dan tanda-tanda virus denggi. Jika anda mempunyai tanda-tanda seperti ini, anda boleh menjadi suspek virus denggi. Demam, sakit kepala yang berpanjangan, sakit pada bahagian berbola mata, kesakitan pada otot dan sendi, loya, sering muntah, kelenjar membengkak, keletihan yang teruk, mengalami ruam, sakit perut, batuk dan cirit-birit. Jadi, apa yang perlu anda buat? Langkah seterusnya yang boleh anda lakukan adalah dengan melakukan ujian darah dengan kadar segera. Berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan yang rapi. Minum air secukupnya dan banyakkan berehat. Jangan sesekali anda mengambil ubat anti radang bukan steroid seperti aspirin atau ibuprofen kerana ini boleh meningkatkan risiko pendarahan dan menyebabkan denggi berdarah. Sebaliknya, anda boleh mengambil paracetamol untuk melegakan kesakitan. Jangan tunggu lagi, bertindak dengan segera. Dalam memastikan kawasan persekitaran kita bebas denggi, kerjasama dalam masyarakat adalah sangat penting. Antara pencegahan yang boleh anda lakukan ialah sentiasa peka dan kenal pasti simptom pada diri anda. Buang air takungan bagi mengelakkan nyamuk membiak. Gunakan penghapus nyamuk dan beri kerjasama kepada pihak berkuasa untuk menjalankan penyemburan fogging. Pakai pakaian bertutup penuh, terutamanya apabila berada di luar dan pada waktu malam. Buang sampah yang ada di persekitaran, tidak kira di mana anda berada. Elakkan aktiviti luar jika anda rasa dijangkiti atau berada dalam kawasan amaran denggi. Virus denggi boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi, sentiasa peka, utamakan kebersihan dan cegah denggi.
dekat pula kau menghampiri daku. Oh Tuhan yang Maha Pengasih, siapalah diriku di pandangan-Mu. Semakin cuba ku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang Maha Sempurna, berdirinya diriku di hadapan-Mu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Di bayangan mentari aku keapaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Di kala dini hari aku kepasrahan, mendapat jernih embun kasih sayang-Mu, oh Tuhan. Andainya dihitung amalanku, belum pasti dapat ku hampiri gerbang syurga-Mu. Oh Tuhan yang Maha Pemurah, hindari diriku dari siksa-Mu. Oh Tuhan. Kasih sayang-Mu Tuhan, itu yang ku dambakan. Dengan rahmat-Mu ampunilah diriku. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Di bayangan mentari aku keapaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Di kala dini hari aku kepasrahan, mendapat jernih embun kasih sayang-Mu, oh Tuhan. Andainya dihitung amalanku, belum pasti dapat